sampai waktunya. Kalau hari ni kita berada dalam rumah, satu hari nanti kita akan berada dalam kubur. Hari ni saya seronok duduk dalam rumah, satu hari nanti kita pasti akan berada dalam kubur. Cepat atau lambat, kubur akan menjadi tempat tinggal kita. Maka ketika itu perhatikan, apakah kubur itu akan menjadi taman syurga kita atau sebaliknya. Maka perhatikan apakah kubur itu tempat kita bahagia atau sebaliknya. Maka perhatikan apakah kubur itu tempat paling selesa ataupun sebaliknya. Maka setiap orang perlu merenung dan melihat bagaimana kuburnya. Maka rancanglah untuk kubur sendiri. Sebagaimana kamu merancang untuk duniamu, maka rancanglah untuk kuburmu. Contoh kita bila beli rumah, kita ada perancangan untuk hias rumah. Tak pandai kita cari perunding untuk dekorasi rumah kita. Cari ni, syarikat Mami Home kita. Syarikat Fulan bin Fulan. Dekorasi. Berapa? Ratus ribu. Bayar. Untuk dekorasi rumah. Untuk kita tinggal? Ya, sementara. Tapi kita perlu ingat, kita juga telah ada akad di sisi Allah bahawa kita akan ada kubur yang Allah beri percuma pada kita. Rumah tu kena beli. Ni kubur percuma. Setiap orang mati akan diberi kubur percuma. Akan diberi kuburnya. Maka apa perancangan kita untuk rumah baru kita namanya kubur? Kerana kubur itulah rumah kita sebenar. Kita panggil tak pakai dekorasi untuk tolong dekorasikan kubur kita. Ilmu. Macam mana saya nak ada ilmu, nak jadikan kubur saya terang benderang, lebih terang pada stadium negara, lebih indah daripada istana, lebih wangi daripada segala haruman kasturi atas dunia, lebih rehat daripada semua tempat-tempat pelancongan, tempat-tempat rehat, pulau-pulau, perhentian dan sebagainya. Maka apa perancangan kita? Kalau belum ada perancangan, maka rancang dari sekarang. Awak nak kubur macam mana? Orang dia kuburkan awak ni pagarnya kukuh, maka pagari dia dengan solat, dengan sedekah, dengan silaturahim. Kan disebut dalam hadis, bila mana malaikat Munkar dan Nakir datang menemui orang beriman, maka datang solatnya, maka datang sedekahnya, maka datang Qurannya, maka datang silaturahimnya. Jauh kamu. Jangan kamu takutkan sahabat kami ni, jangan takutkan. Maka semua amalannya memagarinya benteng, sehingga malaikat Munkar dan Nakir tidak mampu mendekatinya, tak boleh dekat. Tanya dari jauh-jauh, jangan takutkannya. Kerana itu dia dapat jawab dengan fasih. Bila malaikat datang sebelah kepalanya, datang solat dia, jauh sikit. Datang belah kakinya ni, datang sedekah dia, datang silaturahim dia. Tuan-tuan pastikan kubur kita ni ada benteng yang kuat, pagar. Pagar yang kuat dengan segala ibadat kita. Dan pastikan juga kubur kita bercahaya dengan qiyamul lail kita. Semua disebut oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, solatlah 2 rakaat untuk kegelapan kuburmu supaya ia bercahaya. Bangun qiyamul lail, jadikan ia cara mencahayai kubur kita. Dan bagaimana kita nak lapangkan kubur kita? Biar kubur kita selapang-lapangnya. Bukankah kita suka rumah yang luas? Kita suka rumah yang lapang. Kita suka rumah yang selesa ni. Maka lapangkannya dengan segala akhlak baik kita. Kerana akhlak yang baik melapangkan kubur. Kerana seorang akan ditanya, Fulan bin Fulan, dia ni orang baik, orang bagus, orang sekian-sekian, maka wajib baginya syurga. Maka lapang kuburnya, selapang syurga. Maka setiap orang, kita setiap hari kena rancang bagaimana kita nak dekorasi kubur kita. Kerana ini sebenarnya tempat kembali kita. Bukan rumah yang kita buat sekarang, yang kita beli pada usia persaraan kita, usia pencen kita. Dah dapat rumah besar, tanah besar, bunga pun banyak, pokok durian pun banyak. Lalu kita habiskan masa untuk itu, sehingga kita lupa rumah sebenar kita ialah kubur. Rumah itu ialah rumah waris kita, bukan rumah kita. Maka kita akan mati dan rumah itu akan diwarisi. Begitu seterusnya. Ada seorang ulama, dia tidur di beranda istana. Dia tengok istana, nampak terbuka pagarnya, maka dia pun tidur kawasan berandanya, balkoni. Kebiasaan sultan, dia akan raung istana dia. Tengok seorang menceroboh tidur di kawasan balkoni dia, kawasan beranda. Macam mana boleh masuk orang ni?
Maka tanya, bangun. Kamu tidur di tempat larangan. Kamu tidur di istana aku. Maka orang alim ni tengok, apakah betul ini istana? Ya, istana aku. Apakah betul dia kepunyaanmu? Ya. Sebelum kamu duduk, siapa duduk? Sebelum aku, ayahku. Dan sebelum ayahmu, atukku. Oh, kalau begitu, ini cuma tempat persinggahan. Tuannya tidak tetap. Tuannya pergi dan datang. Ini tempat persinggahan. Ya. Sebagai Nabi SAW sebut, bumi ini adalah tempat persinggahan, bukan tempat menetap. Tak ada pun jadi milik kita. Hari ni kalau kita pegang, kita milik dia, cuma kita guna sementara. Kelak orang lain pula akan guna. Rumah yang kita duduk, kelak orang lain pula akan duduk. Kalau bukan anak-anak kita, pasti orang lain. Yang pastinya bukan lagi kita. Kerana kita akan kembali pada kubur yang kita tak akan berkongsi, kubur kita. Dan kubur itulah yang tak akan kita wariskan pada anak kita. Sebab anak kita ada kubur dia. Dan kubur itu sebenarnya rumah kita. Tuan-tuan, tak ada orang gila nak hiaskan rumah sewa orang. Tuan-tuan sewa rumah, lepas tu nak hias lawa-lawa, buat habis duit. Tuan-tuan pun dah tahu bulan ni dah nak keluar. Kita sewa rumah, kita tahu kontrak kita cuma setahun. Takkan tuan-tuan nak buat renovasi rumah sewa? Buat lawa-lawa, letak semua berharga. Tak mungkin. Ini rumah kat dunia, ni rumah sewa je. Rumah sebenar kita, kubur yang kita takkan kongsi dengan siapa. Kubur saya. Anak saya, kau datang, kau dia mati, dia ada kubur dia. Bukan dia takkan duduk kubur saya. Sebab saya tak akan wariskan pada siapa pun kubur ini. Kerana kubur itu memang rumah kita sebenar. Sampailah hari kebangkitan. Dunia dihancurkan, didatangkan dunia baru, bumi baru, maka kita dibangkitkan. Boleh kita kembali ke tempat yang dijanjikan oleh Allah, syurga ataupun neraka. Maka fikirkan kematian. Kalau agak-agak suka nak fikir kematian, payahlah, saya ni tetap ingat dunia juga, maka ketahuilah kita dah tak punya hati. Sebagaimana kita sebut dulu, ulama suruh kita cari hati kita ni. Waktu baca Quran, ada hati tak masa tu? Tak ada hati. Waktu mana kita mendengar kuliah, ada tak hati kita? Oh, tak ada. Waktu mana kita bermuhasabah, jumpa tak hati kita? Aku ni nak jadi apa? Semua kawan aku dah mati belaka. Aku ni bukan makin lama makin muda, tapi makin tua. Segala kekuatanku dah macam tak ada. Dah rasa umur ni macam akan hilang. Muhasabah. Tapi muhasabah pun tak hadir. Maka kalau macam tu, kata ulama, doa pada Allah, biar hati kamu ada kembali. Kamu tak ada hati. Maksud tak ada satu alat, tak ada satu anggota badan yang punya sensor. Tentang hati ni tempat yang ada sensor. Tapi kalau sensor tu rosak, maka baikilah. Orang mati depan kita pun tak rasa apa, kita pergi ke kubur pun tak rasa apa. Ni hati rosak, sensor dah rosak. Maka minta dengan Allah, moga Allah kembalikan hati kita, supaya hati yang berfungsi. Supaya bila mana kita melihat kematian, kita pun rasa dekat kematian dengan kita. Bila mana kita melihat orang sakit, maka kita lihat bahawa lemahnya kita. Bila mana kita melihat orang ni satu persatu pergi, kita juga mengetahui akan datang giliran kita. Dengan cara itu kita pun jadi tenang. Dengan cara itu kita pun hilanglah dengki kita. Dengan cara itu hilanglah keresahan kita pada musibah dunia. Kerana kita tahu tempat kita kembali ialah dengan kematian. Maka pasti kita akan sibuk bagaimana untuk kita memenuhi slot kematian tadi dengan amal soleh dan ketakwaan,